Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita nak sambung kelas sains kita dengan subtopik hargai bumi kita. Okey, pada kelas yang sebelum ni kita dah belajar dua benda, iaitu satu, kita belajar pasal jenis bahan buangan. Okey, bahan buangan ada 7. Yang pertama ada plastik, yang kedua logam, yang ketiga kertas, yang keempat kaca, yang kelima sisa toksik, yang keenam sisa makanan, dan yang terakhir yang ketujuh iaitu bahan kumuh dan juga tinja. Okey, kemudian kita juga ada belajar mengenai terbiodegradasikan ataupun tidak. Okey, apa yang dimaksudkan dengan bahan buangan terbiodegradasikan? Okey, bahan buangan terbiodegradasikan maksudnya bahan buangan tu boleh direputkan oleh mikroorganisma. Maksudnya bila kamu tanam bahan buangan tersebut dalam tanah, okey, bahan tu akan mereput. Bila kamu korek balik tanah kamu tanam tu, setahun kemudian kamu tengok bahan buangan kamu dah tak ada, dah reput dah. Okey, selalu bahan buangan terbiodegradasikan ni diperbuat daripada bahan organik. Bahan organik ni macam bahan semula jadilah, macam bahan buangan daripada tumbuhan ataupun dibuat daripada haiwan. Okey, itu masuk bahan organik. Okey, kalau tidak terbiodegradasikan maksudnya tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Bila kamu tanam bahan tersebut, setahun kemudian kamu korek balik dekat tempat yang kamu tanam tu, bahan tersebut masih kekal dekat situ sebagaimana yang kamu tanam dia itu. Okey, bahan-bahan yang tidak terbiodegradasikan ni macam contoh dia adalah plastik, lagi kaca, logam. Okey, untuk hari ni kita nak tengok bagaimana bahan buangan tidak terbiodegradasikan ni dapat memberi kesan kepada kita dan juga alam sekitar ataupun persekitaran kita lah. Okey, kita baca dulu dekat buku teks ni. Dengan kecanggihan teknologi, manusia cenderung menghasilkan pelbagai barangan yang tahan lebih lama, boleh bertahan pada suhu tinggi dan mudah digunakan. Okey, macam kita pada zaman sekarang ni, bila kita beli satu benda, okey, mestilah kita nak bahan tu berkualiti, bahan tu tahan lama supaya kita lebih jimat lah. Kita beli sekali, benda tu boleh guna banyak kali. Okey, beg plastik, kain sintetik dan barangan komputer adalah antara bahan-bahan tidak terbiodegradasikan yang semakin bertambah penghasilannya di dunia. Okey, bila permintaan tinggi, permintaan produk-produk daripada bahan-bahan tidak terbiodegradasikan ni, permintaan dia tinggi, jadi penghasilan dia akan bertambah banyak. Okey, bila bahan-bahan terbiodegradasi ni banyak sangat, okey, jika dibuang di persekitaran kita, benda ni akan kekal. Jadi bahan ni akan kekal di persekitaran kita dalam satu jangka masa yang sangat lama. Jadi kita perlu fikirkan cara yang bijaksana untuk menggunakan produk-produk daripada bahan tidak terbiodegradasikan ni. Okey, jadi kita nak tengok apa kesan buruk daripada produk ataupun daripada bahan tidak terbiodegradasikan. Okey, kita tengok yang pertama kat sini. Okey, berdasarkan carta palang, bagaimanakah kita dapat menjimatkan tenaga dalam penghasilan bahan-bahan tidak terbiodegradasikan?
Okey, kita tengok carta palang. Okey, ni kita panggil carta palang sebab dia ada palang ni. Okey, dia ada dua, satu warna biru dan satu lagi warna hijau. Okey, yang warna biru ni tenaga yang digunakan untuk membuat produk baru daripada bahan mentah. Okey, warna hijau tenaga yang digunakan untuk membuat produk baru secara kitar semula. Okey, kalau kita tengok perbezaan warna biru dengan hijau kat sini, nampak palang yang berwarna biru lebih tinggi berbanding yang berwarna hijau. Jadi maksudnya kat sini, okey, bila kita nak hasilkan satu produk baru daripada bahan mentah, okey, memerlukan tenaga yang lebih banyak berbanding kita nak hasilkan produk daripada bahan kitar semula. Jadi kat sini telah terjadinya pembaziran tenaga bila kita nak cipta produk baru daripada bahan mentah. Sebab apa? Sebab kita nak kena fikir bahan apa yang kita nak kena gunakan, kemudian kita kena uji bahan tersebut, kita kena design, cari material semua. Okey, jadi banyak tenaga yang kena guna untuk menghasilkan produk daripada bahan mentah yang baru. Okey, kita tengok yang kedua, bagaimana bahan buangan tidak terbiodegradasikan menyumbang kepada pencemaran persekitaran. Okey. Okey, contoh kat sini. Okey, di kawasan bandar, okey, banyak kilang-kilang. Okey, bila kilang beroperasi, kilang-kilang ni dia akan membuang sisa-sisa toksik ke dalam sungai. Jadi dia akan mencemarkan sungai. Okey, kemudian macam kamu minum air tin, kamu minum air botol, kamu guna plastik, kamu suka buang sampah mata rata. Jadi kadang-kadang kamu buang dalam longkang. Jadi longkang kamu akan tersumbat. Okey, bila longkang tersumbat ni dia akan timbulkan masalah yang baru pula kat kita, seperti bencana alam. Macam mana? Okey, macam mana bahan tidak terbiodegradasikan ni boleh menyumbang kepada bencana alam? Okey, bila kita buang sampah mata, okey, kat longkang contohnya, longkang akan tersumbat. Jadi bila hujan lebat, okey, saluran longkang ni dia terhalang. Jadi air terhalang untuk mengalir. Jadi mudah untuk berlakunya banjir. Okey, kita tengok pula macam mana bahan tidak terbiodegradasikan ni dapat menyumbang kepada masalah kesihatan kita juga. Okey, dia berbalik kepada pencemaran tadi. Bila kilang-kilang ni dia buang sisa-sisa toksik ke dalam sungai. Okey, dalam sungai ada apa? Ada ikan, ada siput semua kan. Okey, jadi bila manusia kita mengairkan kan, kita tangkap ikan kat sungai tu, ikan tu dia dah terdedah kepada sisa-sisa toksik. Jadi okey, dalam badan ikan tu dah ada toksik pun. Bila kita mengair, kita beli pula ikan tu, kita makan ikan tu, jadi akan membawa penyakit kepada kita. Okey, selain pada tu, bila kita buang sampah, okey, selalu kita buang sampah kan, macam-macam sampah ada. Okey, jadi majlis pembedaran dia akan mengambil sampah daripada rumah kita kan. Kemudian dia akan bawa sampah-sampah tersebut ke tempat pelupusan sampah. Okey, bila sampah-sampah yang tak boleh direputkan ni, bila dia dikumpulkan dekat tempat pelupusan tu, okey, lama-lama dia akan senang bertakung air dekat dalam sampah kita. Okey, dia jadi tempat pembiakan Aedes pula. Okey, bila tempat pembiakan Aedes, banyak nyamuk-nyamuk yang lahir. Okey, bila nyamuk-nyamuk lahir, okey, kita mudah dapat penyakit bawaan nyamuk seperti demam denggi dan juga malaria.
Okey, bila dekat tempat pelupusan sampah juga banyak binatang macam tikus, lipas, serangga perosok kan. Okey. Bila serangga perosok ni ataupun haiwan perosok ni contoh gigit kita ataupun dia kencing mata-mata, nanti kita akan dapat penyakit bawaan daripada haiwan perosok pula. Okey. Sebab tu benda ni dia efek ataupun dia memberi kesan kepada masalah kesihatan kita. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu fahamlah. Kalau ada sebarang masalah ataupun pertanyaan ataupun soalan apa-apa, kamu boleh direct terus kepada WhatsApp cikgu. Okey? Sekian, terima kasih.